pahaman Syiah. Pahaman Syiah ni saya tak payah nak sebut yang lain-lain, ya. Yang pertama sekali, dia telah menambah syahadah. Ya, syahadah dia apa? Kalau kita lihat dalam kitab ini, dia ada rujukan lah, ya, dalam kami punya buku panduan, buku apa ni, himpunan ajaran sesat ini, ya. InsyaAllah kami akan cetak yang baru nanti. Yang boleh dah mohon ni untuk dapatkan buku panduan ni, buku himpunan ajaran sesat ni, ya. Mengucap dia apa? Asyhadu an la ilaha illallah, salasa, 3 kali, ya, 3 kali dia mengucap, ya, asyhadu an la ilaha illallah tu. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, itu pun 3 kali. Dia tak ada buat asyhadu je, ya. Lepas tu ditambah yang ketiga, asyhadu anna Aliya amirul mu'minin haqqo. Anna Aliya amirul mu'minin haqqo. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan boleh rujuk dalam kitab Al-Usul min Al-Kafi oleh Al-Khulaini, juzuk yang pertama, halaman 441. Jadi kita fatwakan berdasarkan kepada dalam kitab, ya, daripada Syiah, ya. Jadi kalau dah tambah syahadah, habislah, ya. Tak payahlah saya nak sebut yang lain-lain lagi, ya. Dia mengatakan imam maksum, berpura-pura taqiyah, ya, menyanjung Sayyidina Ali secara keterlaluan, menghalalkan nikah mut'ah, ya, menambah syahadah, mengkafirkan sahabat, menghina isteri Nabi, ya, menyeksa tubuh badan semua 10 Muharram, ya. Tuan-tuan dan puan, dekat rumah ada YouTube, ya, cuba tengok tu. Tulis 10 Muharram tu, tengok dia punya apa ni, ya, YouTube, ya. Mereka luka-lukakan kepala badan, ya, berdarah-darah. Satu yang saya tak sanggup tengok tu, tuan-tuan dan puan, ya, budak kecil sangat, agaknya dalam baru lahir agaknya, ya. Ya, dia ambil pisau, dia tetak je kepala budak tu. Tak matilah, tetak je supaya dia berdarah. Raja-raja tengoklah, ya, tengok dalam YouTube tu, ya. Pasal apa? Pasal dia nak menghayati, ya, kematian Hasan dan Husin ini di Karbala tu, ya. Lalu dia merayakan supaya mereka ini pun juga merasakan begitu, ya. Jadi itu bercanggah dengan ajaran Islam, ya. Dan lain lagi lah, ya. Itu Syiah. Tapi orang Syiah, ya, kadang-kadang dia tidak mengaku benda-benda perkara begitu, ya. Sedangkan kalau sekiranya dia mengikut Syiah, dia tak ikut itu, dia murtad pada Syiah lah, ya. Dia murtad lah, ya. Dia murtad juga, ya. Murtad daripada Syiah lah, ya. Kalau dia masuk Syiah, dia murtad daripada Islam, ya. Kemudian dia, kalau dia masuk Syiah, dia tak mengamalkan itu, dia kata tak itu, macam kita lah, ya. Dalam akidah Ahlussunnah ni, orang tanya kita, awak percaya kepada Nabi Muhammad? Tak tu murtad lah, ya, murtad lah, keluar daripada agama Islam, kan, ya. Kalau dia Syiah, dia kata awak tak ada ke mengucap macam itu? Tak ada. Mana dia murtad daripada Syiah. Nampak dia? Baik. Kemudian yang kedua je, iaitu Qadiani, Ahmadiyah Qadaniyah ni, ya. Yang besar sekali Qadaniyah ni, Qadiani ni, ya, dia menukar ataupun mengubah Al-Quran, ya, diubah oleh Mirza, ya. Dalam tu adalah, ya. Kemudian yang kedua je, iaitu Qadiani, Ahmadiyah Qadaniyah ni, ya. Yang besar sekali Qadaniyah ni, Qadiani ni, ya, dia menukar ataupun mengubah Al-Quran, ya, diubah oleh Mirza, ya. Dalam tu adalah, ya. 5 minit lagi. Ya, dia mengubah Al-Quran, ya. Jadi cukuplah kalau saya tak terangkan yang lain, ya. Contohnya macam mengaku sebagai Nabi, menerima wahyu, ya. Kadang-kadang dia mendakwa Imam Mahdi menjadi Isa Al-Masih,
ya, ada mukjizat, ya. Kemudian Nabi Isa telah mati, ya. Kuburnya di Sanigar, Seri Naga. Kemudian ibadah haji boleh dibuat di Qadaniyah di India. Kemudian dia menafikan jihad, mengubah Al-Quran. Ya, ini salah satu daripada Al-Quran yang diubahnya. Ma arsalna min qablika min rasul wala nabi illa idza tamanna alqa syaitan fi umniyatihi. Ya, kemudian dibuangnya min qablika tu. Ya. Al-Quran ini sama ada dia tambah ataupun dia ubah, habislah, ya, habis, ya, keluar daripada Islam. Kemudian black metal, ini budak-budak muda suka ni, ya, black metal, ya. Black metal ni dia punya apa? Dia punya amalan-amalan dia, dia ni suka heavy metal, namanya heavy metal, proto metal, nak sebut pun payah. Proto doom metal, power metal, speed metal, thrash metal, death metal, macam-macam. Ya, black metal ni saya dah buat perjumpaan dengan bekas, ya, yang dia macam nak taubat tapi tak nak taubat. Perempuan, dia bekas budak sekolah agama ni. Yang sedihnya, ya, pasal dia jumpa dengan kami. Ya, dia budak sekolah agama perempuan, ya, di Kedah sana. Dia lari daripada asrama, dia pergi dekat Komta, ya, dekat Penang tu. Ya. Kemudian mereka ini Al-Quran mereka curi. Dia tak boleh ambil daripada rumah. Dia mesti curi. Al-Quran itu dicuri baru jadi. Ya. Lepas itu Al-Quran itu dikoyak-koyakkan, ya. Lepas dikoyak-koyak, kemudian dinaik atas tingkat Komta tu, dia akan taburkan ke bawah dataran. Ya. Lepas itu mereka ini beramai-ramai pijak dan kencingkan Al-Quran itu. Itu salah satu. Pasal apa? Pasal black metal ni dia punya lambang dia JIT. Ya, lambang dia JIT. Jangan ikut Tuhan. Maknanya bukan ikut Tuhan Allah je. Semua Tuhan. Tuhan Kristian tidak semua. Ya, jangan ikut Tuhan Kristian, jangan ikut Tuhan Allah, jangan ikut Tuhan Buddha. Maknanya dia tidak bertuhan. Ya. Kemudian melakukan seks bebas. Ya, seks bebas, bertukar-tukar pasangan di antara satu sama lain. Ya, kemudian hisap darah. Ya, luka kan darah dihisap. Ya, kemudian berpusing dalam lengkungan api. Banyak lagi dah, ya. Kalau kita nak kenal, mereka ni suka lagu-lagu ni lah, heavy metal, proto metal ni. Ya, kalau ada kita yang suka tu, member tu. Ya, member. Ya, macam kita tengok ada orang yang pakai anti-anti sebelah, ya. Orang Melayu kita ni suka ikut, ya. Orang buat anti sebelah dia pun ikut. Ya, kalau orang barat tu tengok ni, itu member kita tu. Ya, itu member. Member apa tu? Ya, member homoseksual. Ya, yang pakai anti sebelah ni itu member homoseksual. Maknanya orang homoseksual ni dia punya tanda rantai anti sebelah. Jadi kita ni pakai ikut je. Ya. Tapi mereka ni lagi dahsyat daripada itu, ya. Masa saya dulu di dalam kereta api dekat Tube, ya, dekat UK tu. Ya, saya tengok ada seorang tu yang tindik bibir ni biasalah, bibir ni tindik. Lidah tindik. Ya, itu biasa, ya. Ini tindik, sini tindik, itu biasa. Ada satu lagi saya tengok, ya, dia masuk dalam kulit kepala. Kulit kepala tu dia bengkak, dia berbonggol-bonggol. Dia buat lah, ya, bukannya sakit, ya, dia buat. Sampai begitu sekali, ya, mereka ni. Ya, jadi inilah menjadi ikutan kepada masyarakat orang muda kita sekarang. Isu fatwa merokok. Ya. Secara mudah merokok mengikut fatwa negeri Selangor diharamkan, haram. Ya. Tetapi sekarang ni kalau kita melihat, ya, daripada segi kempen kesedaran, ya,
kotak rokok itu sendiri pun diberi gambar begitu rupa, tetapi nampaknya tidak berapa jalan, ya. Harga cukai dinaikkan tapi tidak berapa jalan, ya. Jadi hukumnya adalah haram, ya. Setakat itulah barangkali, ya, saya kata pasal perkara ini apa itu secara logik akalnya pun boleh kita selain daripada mubazir dan sebagainya. Perhiasan, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal, ya. Allah itu cantik dan suka kepada kecantikan. Naluri manusia juga suka kepada kecantikan, ya. Jadi untuk cantik ini Islam bukan kata tak boleh, ya. Kita memang disuruh kita cantik, penampilan kita cantik, ya. Tetapi apabila niatnya dan tujuannya serta caranya sudah berlebih-lebihan, lebih-lebih lagi apabila dia menggunakan, ya, kaedah-kaedah yang dilarang, mudarat sebagai contohnya, ya, menggunakan bahan-bahan yang najis sebagai contoh, ya. Oleh sebab itu terpaksalah perkara ini dibawa ke Jawatan Kuasa Fatwa untuk menjadi panduan mendidik masyarakat, ya, supaya ia dapat panduan, ya, mana yang boleh, mana yang tak boleh. Yang popular sekarang ini berinai, ya. Berinai ini pengantin, ya. Hari ini kita tengok dulu macam inai sudah mulai hilang, ya. Tetapi hari ini dia tumbuh balik dengan imej baru, ya. Bukan saja kuku yang diinai, ya, tetapi badan pun diinai, ya. Dan lebih kepada inai pergi kepada tatu, ya. Maknanya oleh kerana inai itu tak berapa cantik, ya, ada yang lebih cantik tatu. Sudah ada orang Melayu, orang Islam yang bertatu, ya. Bertatu hukumnya haram, ya. 2 hari lepas saya panggil seorang Melayu, dia bertatu, ya. Kenapa bertatu? Saja. Kemudian dia sekarang ni sedang dirawat untuk dibuang, ya. Terpaksa beberapa proses, ya, dengan pedih, dengan sakit dan sebagainya, ya. Jadi bertatu ini ada juga fatwa, ya. Tetapi fatwanya adalah kerana sebab hukum bertatu itu dah jelas haram, ya. Jadi bagaimana kalau seseorang itu bertatu sebelum Islam, dia bertatu, kemudian bila dah Islam macam mana cara dia? Ini kita bawa dalam fatwa, ya. Jika sekiranya boleh dihilangkan dengan cara yang tidak mudarat, hendaklah kita berusaha untuk hilangkan. Tetapi kalau mudarat, maknanya tidak perlulah, ya, kita hilangkan. Termasuk umpamanya kalau dia meninggal dunia, ya, tidak perlulah kita buang tatu itu sehingga menyakiti mayat, ya. Yang paling mustahab sekali ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ekoran daripada itu berinai, ya. Kalau inai yang digunakan harus, ya. Tapi bagaimana pula daripada segi inai bercorak yang hari ini saya tengok kalau dekat Kuala Lumpur tu, kaki-kaki 5 Kuala Lumpur tu sudah banyak, ya, servis ataupun perkhidmatan menginai, ya. Jadi dari segi pengantin laki perempuan, ya, boleh diinai, termasuklah inai bercorak, tetapi coraknya mestilah corak tumbuh-tumbuhan, ya, bukan corak binatang, ya, bukan corak lambang dewa-dewa dan sebagainya, ya. Itu pun setakat pergelangan tangan, ya. Maknanya kalau lebih daripada itu niatnya nak buka aurat, sudah tentu jadi haram juga, ya. Tetapi kalau setakat harus. Laki-laki bagaimana? Ya? Laki-laki dibenarkan pengantin, ya, ya. Beberapa jari secara munasabah mengikut uruf, ya. Maknanya kita raikanlah dia sebagai raja sehari, boleh berinai, ya, sebagai tanda itu pengantin. Kalau tidak takut salah pengantin, ya. Dan jika sekiranya ia digunakan untuk berubat, ya, berubat ni, ya, sebab inai adalah herba yang boleh dijadikan sebagai bahan ubat. Maknanya kalau berubat hukumnya adalah harus, itu jelas, ya.